Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Haidul Qahar bin Nik Zulkifli dari kelas PT1S2.02 akan melakukan tugasan 2 iaitu persembahan bagi subjek PIMK 1104 yang bertajuk dakwaan golongan anti hadis yang menolak autoriti hadis sebagai sumber perundangan di Malaysia dan mencadangkan solusi terbaik untuk mengekang penyebaran idea mereka. Okey, pertama sekali kita lihat pengenalan anti hadis. Anti hadis merupakan antara ajaran sesat yang menular dalam masyarakat Islam sejak beberapa tahun yang lalu. Pengaruh anti hadis ini semakin luas apabila wujudnya pihak-pihak tertentu yang mendukung kepercayaan dan kefahaman mereka di samping wujudnya buku-buku, artikel-artikel dan seminar yang berkaitan. Fahaman anti hadis ini sebenarnya mempunyai pegangan yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber selepas Al-Quran. Penghujahan golongan yang berfahaman ini bahawa Al-Quran sebagai kitab yang lengkap dan sempurna telah menolak sumber-sumber lain sebagai sumber perundangan Islam. Untuk menguatkan hujah mereka, beberapa ayat Al-Quran cuba diselewengkan tafsirnya. Kebanyakan penyelewengan mereka melibatkan soal akidah, politik dan fiqh. Dalam soal akidah, golongan ini meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sekadar pengikut Nabi Ibrahim AS. Menurut mereka, Nabi Ibrahim AS adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya Nabi Muhammad SAW. Sehubungan itu, mereka mendakwa solat, puasa, zakat dan amalan-amalan ibadah yang lain harus mengikut Nabi Ibrahim AS. Golongan anti hadis juga menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan politik, terutamanya yang berkaitan dengan kepimpinan ulama. Mereka mendakwa ulama dahulu dan kini semuanya palsu, menyelewengkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, bertopingkan amalan Rasulullah serta telah mereka reka hukum. Mereka mendakwa bahawa ulama telah mencipta hukum halal dan haram, sesat, undang-undang kekeluargaan Islam dan sebagainya. Walhal, semua itu tiada dalam Al-Quran. Bagi mereka, ulama sekutu Allah Subhanahu Wa Taala jelas. Di sini golongan anti hadis ini cuba mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut seleranya sendiri berdasarkan terjemahan yang lemah. Mereka sebenarnya tidak mempunyai kepakaran dalam bahasa Al-Quran, tidak memahami aslub ayat dan balaghahnya. Jadi, memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan yang sedia ada mengakibatkan fahaman mereka tersasar daripada maksud sebenar. Jadi, diambil daripada Abdul Halim Il-Muhammad. Seterusnya kita lanjutkan kepada dakwaan golongan anti hadis ini. Dakwaan golongan anti hadis yang menolak autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam di Malaysia adalah berdasarkan pandangan mereka yang mempertikaikan keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Golongan ini berpendapat bahawa Al-Quran sudah mencukupi sebagai panduan utama dan menolak hadis sebagai sumber tambahan. Pandangan ini menimbulkan kontroversi dalam kalangan ulama dan masyarakat Islam. Golongan anti hadis di Malaysia, seperti yang dinyatakan dalam sumber yang disediakan, mempertikaikan keabsahan hadis dan menekankan kepentingan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum Islam yang sahih. Golongan anti hadis ini mempunyai pandangan yang berbeza dengan majoriti umat Islam
yang menerima hadis sebagai sumber hukum Islam yang penting. Mereka menolak hadis sebagai sumber perundangan Islam dan mempercayai bahawa Al-Quran sudah mencukupi sebagai panduan utama. Pandangan ini menimbulkan perdebatan dan cabaran dalam kalangan cendekiawan dan ulama Islam mengenai kedudukan hadis dalam Islam. Dalam konteks Malaysia, golongan anti-hadis ini menimbulkan isu yang mencabar terutamanya dalam hal uh, pentafsiran agama dan hukum Islam. Pandangan mereka yang menolak autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam menjadi subjek perbincangan yang mendalam dan kontroversi di kalangan masyarakat Islam di negara ini. Jadi, apakah hujah bagi menjawab dakwaan golongan anti-hadis yang menolak autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam di Malaysia? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fiikum amrayn, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyi." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang di mana kamu tidak akan tersesat selagi mana berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi, apa yang kita faham dari ayat ini, bahawa Allah bukan sahaja menyuruh kita untuk uh, beriman kepada Al-Quran semata-mata, malah kepada Rasul yang membawa ajaran Islam itu sendiri. Jadi, mengekang penyebaran idea golongan anti-hadis di Malaysia memerlukan pendekatan yang holistik dan bersepadu. Berikut adalah beberapa cadangan solusi yang mungkin berguna daripada saya untuk mengekang golongan anti-hadis ni daripada terus tersebar di negara kita. Jadi, yang pertama, pendidikan dan kesedaran, yakni memperkenalkan pendidikan yang mendalam mengenai pentingnya hadis dalam pemahaman Islam yang komprehensif. Ini boleh dilakukan melalui kurikulum pendidikan agama di sekolah dan program-program kesedaran masyarakat. Jadi, perkara ini amat penting agar umat Islam sedar kepentingan akidah yang benar dan meningkatkan kefahaman ilmu agama. Jadi, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Maksudnya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Jadi, di sini ingin menekankan bahawa pentingnya pendidikan dan ilmu dalam sesebuah masyarakat itu agar dapat memahami uh, maksud sebenar dan memahami bahawa pentingnya berpegang juga kepada hadis dan bukannya Al-Quran semata-mata. Jadi, pendidikan di peringkat sekolah khususnya amat penting untuk memberikan pendedahan awal kepada masyarakat
tentang golongan anti hadis dan untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan fahaman dan pemikiran golongan-golongan anti hadis tersebut. Jadi solusi yang kedua yang boleh dilakukan ialah dialog dan perbincangan. Yakni pihak yang bertanggungjawab menganjurkan dialog terbuka antara penganut hadis dan golongan anti hadis untuk memahami perspektif masing-masing dengan penuh hormat. Jadi dengan ini golongan anti hadis dan penganut hadis dapat berkongsi pendapat masing-masing dan golongan anti hadis ini dapat disedarkan bahawa kefahaman mereka sebenarnya salah dan menyeleweng daripada pemahaman yang sebenar. Ini dapat membantu meredakan ketegangan dan mempromosikan fahaman yang lebih baik. Jadi orang ramai dapat menilai sendiri bahawa fahaman golongan anti hadis ni merupakan fahaman yang salah dan perlu dijauhi. Dialog ini perlulah melibatkan ulama dan cendekiawan agama dalam memberikan pandangan dan arahan yang jelas mengenai pentingnya hadis dalam Islam serta menangani keraguan atau pertanyaan yang mungkin timbul. Jadi di sini terdapat sebuah hadis tentang pentingnya untuk kita melakukan perbincangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhijrah untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju syurga. Hadis ini menyoroti pentingnya perbincangan dan mencari ilmu dalam Islam. Dalam konteks ini, perbincangan di antara para penuntut ilmu dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang agama serta berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah penyelidikan dan penyiaran, yakni menyokong penyelidikan yang mendalam dan penyiaran maklumat tentang hadis dan sejarahnya melalui media sosial, program-program televisyen dan platform lain untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan menjelaskan keraguan yang ada. Jadi seperti yang kita tahu, masyarakat pada hari ini lebih mudah terdedah kepada fahaman-fahaman yang menyeleweng kerana mudahnya akses melalui media sosial. Jadi golongan-golongan tertentu, khususnya pihak yang berkait dengan hadis ini, perlu menyebarkan pahaman-pahaman hadis yang betul agar masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda yang mudah terpengaruh dengan fahaman yang tidak baik, dapat mengetahui fahaman yang sebenar dalam bidang ini. Jadi untuk solusi yang terakhir dalam mengekang golongan anti hadis ialah membuat aduan, yakni melaporkan kepada JAKIM berkaitan idea penyebaran golongan anti hadis yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Jadi dengan ini dapat memudahkan pihak berkuasa untuk membuat tindakan yang selanjutnya. Pihak yang bertanggungjawab akan menasihati dan membuat teguran ke atas mereka. Jadi dengan masyarakat membuat aduan kepada pihak JAKIM atau pihak berkuasa, perkara ini dapat dicegah dengan lebih awal daripada menyebar dengan lebih luas di negara kita. Jadi untuk rumusan daripada tugasan saya ingin meninggalkan dengan satu hadis yang berbunyi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi
wa dzalika adhaful iman. Yang bermaksud, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan, dan jika tidak mampu, cegahlah dengan hati. Dan itu ialah selemah-lemah iman. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini ialah apabila kita melihat ada gerakan yang menolak hadis atau golongan anti hadis di negara kita, hendaklah kita mencegahnya dengan kemampuan masing-masing. Jadi perkara ini penting untuk memelihara kesucian dan kesempurnaan Islam sebagai agama yang lengkap dan komprehensif. Hadis adalah sumber penting dalam pemahaman dan aplikasi ajaran Islam. Jadi mencegah penyebaran golongan anti hadis membantu memelihara integriti ajaran Islam yang lengkap. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.